Atas skrin tak apa. Atas skrin, Kak Nita tengok atas skrin. Okay, stop video mode, spotlight for everyone. Okay. Okay. Okay, so nampak ke? Okay, besar dah. Spotlight dah ni. Okay. Comel-comel. Okay, so situ dah duplicate kat situ dah screen. Kalau tak boleh juga saya kena share screen juga. Okay. Sekarang ni dah boleh clear. Nampak tak pergerakan screen tu? Sebab saya dah masuk kat tajuk ni sebenarnya ni. Kalau tak boleh saya kena share screen. Tak masuk lagi. Apa pula dia jadi gini malam ni. Okey, sekejap saya tengok apa pula ni. Allahu Akbar. Okey. Boleh? Kalau kat saya ni rasanya okey dah ni. Saya tak pasti yang dalam Zoom tu okey tak? Setakat ni pada saya okey lah ni. Boleh lah. Tak tahu sebab tak saya pula mungkin. Okey. Okey ya. Okey. Okey, so kalau tengok sini. Tapi ada pelajar tak dapat mungkin capaian internet ke? Tak dapat eh? Ada pelajar dia tak dapat. Dia jadi freeze eh? Dia jadi freeze. Okey, kejap. Okey. Okey, masih freeze lagi eh? Betul. Atau internet saya problem? Freeze. Oh, ada dah. Sebab dia jadi delay jauh sangat. Okey, tak apa, nanti sekejap. Ada screen kat kami. Tak clear. Dia jadi tak clear eh. Okey, sekejap saya stop dulu sekejap. Aduh, apa pula ni?
Okey, terima kasih kepada anak-anak pelajar yang setia menanti. Sementara menanti penceramah share screen, bolehlah type nama anda, dari mana. Kotlah ada yang daripada luar Kelantan untuk turut bersama-sama pada hari ini. Okey, so kalau share screen ni nampak Nampak clear sangat cikgu. Nampak clear. Comel. Betul. Okey. So dia delay dengan OBS problem kot, campur dengan internet. Betul. Kalau saya guna OBS begitu juga cikgu, delay sangat. Sebab biasa kalau saya guna dengan Google Meet dia tak ada problem. Dia okey. Dia dengan Zoom ni, sebab saya pun tak pernah guna Zoom. Ni pun first Okey. time guna Zoom, Kita ada jadi daripada agak tercari-cari dulu. Ada daripada Selangor, Negeri Sembilan turut bersama-sama dengan kita ni cikgu. Okey. Sains Okey. matematik. Okey, sekejap saya kena setting dekat sini je sebab saya tak boleh nak menulis kat sini ni. Saya akan bercakap je. Okey, jadi sekejap macam mana saya nak share. So saya rasa okey dah kot. Boleh tengok jelas tak? Boleh cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Minta maaf ada problem sikit malam ni, mungkin sebab internet ataupun OBS saya problem. Jadi sekarang ni saya tak boleh nak connect dengan tab saya tak boleh nak menulis. Jadi kita akan cuba guna PowerPoint ni sepenuhnya lah. Okey. Okey. Untuk malam ni, slot untuk malam ni saya diberi tugas untuk membincangkan tentang teknik-teknik asas dalam kimia lah, dalam untuk peperiksaan kimia. Jadi dalam teknik-teknik asas ni sebab ni adalah kali pertama kita akan bagi pelajar yang berformat KSSM. Okey, bagi yang berformat baru ni, okey, adalah satu orang kata tahun ni adalah tahun yang agak mencabar lah bagi kita semua, terutama sekali pelajar yang akan menduduki SPM kohort 2021 ni, okey, disebabkan oleh COVID dan sebagainya. Okey, jadi kebanyakan pelajar yang kohort 2021 ni yang insya-Allah akan menduduki SPM pada tahun 2022 nanti,
kebanyakan pelajar-pelajar ni belum pernah pun menduduki peperiksaan yang agak besar, berbanding pelajar-pelajar yang sebelum ni. Jadi dari segi pengalaman, kebanyakan pelajar tidak berpengalaman menduduki soalan berformat penuh untuk SPM. Jadi malam ni kita akan berkongsi tentang format-format SPM dan juga contoh-contoh soalan dan juga beberapa teknik asas untuk kita menguasai dan menjawab soalan-soalan kimia kertas 2 nanti. Okey. Sebelum saya mula, saya tengok malam ni antara partisipannya ada dalam kalangan ni cikgu-cikgu juga. Okey. Jadi dalam kalangan cikgu-cikgu ni saya minta cikgu-cikgu tolong bantu kalau ada yang saya tertinggal, kalau ada yang tersilap, minta tolong bantu. Mungkin tengah seronok bercakap ni tak sedar, tersalah cakap ke, tertinggal poin-poin yang penting, minta cikgu-cikgu sama-sama tolong bantu untuk kita sama-sama berkongsi malam ni. Semoga perkongsian kita malam ni bolehlah semoga bolehlah membantu para pelajar kita yang lama dah berada pembelajaran dengan PDPR ni. Okay? Tidak bersemuka lama dah. Okay. Jadi untuk malam ni kita akan fokus kepada kertas 2, Chemistry 4541, kod SPM dia untuk tahun 2020. Okey. Untuk mula ni, untuk tahun 2020 ni kita akan menduduki peperiksaan SPM dengan kod 4541, iaitu soalan objektif. Okay, saya perkenalkan dulu kertas SPM yang bakal diduduki pada tahun 2022 nanti. Okey, 4541/1, iaitu 40 soalan objektif. Aneka pilihan ni bermaksudnya ada A, B, C dan D. Kertas 1 soalan objektif. Dan di sini sangat penting ya para pelajar. Soalan objektif ni banyak akan membantu para pelajar untuk melonjakkan markah. Okey. Sebab dekat soalan ni biasanya soalan SPM ni adalah soalan-soalan yang boleh katakan konsep yang berulang-ulang. Konsep yang berulang-ulang maksud saya ni bukan kata soalan tu soalan yang sama keluar setiap tahun. Tak, maksudnya soalan yang ditanya tu dalam konteks yang berulang-ulang, konsep yang sama. Cuma cara penyoalan yang berbeza-beza. Jadi para pelajar yang dah biasa membuat latih tubi soalan objektif, insya-Allah para pelajar boleh dapat skor dengan cemerlang lah untuk kertas 1 ni. Okey. Okey, untuk kertas 2. Okey, kertas 2 ni kita akan insya-Allah kita akan mula apa yang telah dimaklumkan oleh lembaga peperiksaan kepada semua guru-guru melalui penataran yang dibuat di seluruh negara. Okey, kertas 2 4541/2 akan terdiri daripada 3 bahagian. Okey, ada bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Di mana bahagian A kita panggil sebagai soalan struktur yang terdiri daripada 60 markah. Bahagian B 20 markah, di mana bahagian B ni adalah soalan esei. Okey, soalan esei bahagian B 20 markah ni ada 2 soalan pilihan dan para pelajar boleh menjawab mana-mana satu soalan. Dan bahagian C adalah soalan wajib. Okey, di mana para pelajar dikendaki menjawab soalan tu hanya ada satu soalan saja pada bahagian C. Okey, membawa 20 markah dan jumlah kesemua sekalinya membawa 100 markah. Dan pada tahun ni insya-Allah akan diperkenalkan satu peperiksaan. Kalau dulu kita ada kertas 3 untuk SPM, tahun ni pun kita panggil sebagai kertas 3 kalau tak silap saya. Tapi peperiksaan ni adalah peperiksaan amali bersepadu. Amali bersepadu bermaksud pelajar akan menduduki peperiksaan amali untuk 3 subjek, fizik, kimia dan juga biologi. Kecuali pelajar yang tak ambil biologi, dia akan ambil fizik dengan kimia sahaja. Okay, amali bersepadu ni untuk kimia dia akan membawa eksperimen sebanyak 15 markah, di mana pelajar akan menjalankan eksperimen dalam makmal. Okay, itu yang kita panggil sebagai peperiksaan amali. Okey. Dari sudut tiga-tiga kertas ni, kalau kita tengok kertas 1, kertas 2 dan kertas 3, portion yang pelajar boleh skor tertinggi
okey, cuba dapatkan markah tertinggi yang boleh seboleh-bolehnya pada kertas 1 dan juga kertas 3 amali. Sebab kertas 2 ni adalah satu kertas yang agak teknikal. Okey. Di mana teknikal dari sudut-sudutnya para pelajar kena menguasai yang pertama sekali ialah konten. Kena tahu apa isi apa yang kita dah belajar. Yang kedua, untuk menjawab kertas peperiksaan kertas 2 ni pelajar perlu tahu teknik-teknik tertentu jawab kertas 2 bagi mengelak kehilangan markah. Okey. Jadi kita tengok okey, apa yang nak kita bincangkan malam ni ialah untuk kertas 2 dengan kod 4541/2 ni ialah kertas 2 SPM dan ni adalah kod yang sekarang ni, insya-Allah saya rasa tak berubah kod ni menjelang SPM 2022 nanti. Di mana di bahagian A adalah soalan struktur dengan pelbagai aras. Ada banyak soalan kat situ, ada lebih kurang kalau tak silap saya di bahagian A ada 8 soalan yang membawa markah sebanyak 60 markah dan di bahagian B ada 2 soalan esei di mana para pelajar akan memilih untuk menjawab salah satu soalan esei tersebut. Kemudian di bahagian C ada satu lagi soalan esei yang mana soalan esei ini adalah soalan wajib jawab. Okey. Okey, ini saya nak tunjukkan untuk para pelajar tajuk-tajuk asas dan juga apa yang perlu untuk menguasai kertas 2 4541/2 ni. Okey, yang pertama sekali kita kena ada pengetahuan konten. Okey. Sebab kalau tak ada konten, macam mana kita nak jawab soalan peperiksaan? So konten ni nak dapat daripada mana? Okey, daripada proses pembelajaran, sama ada pembelajaran PDPR kat rumah, baca buku, tuition dan sebagainya. Dan yang kedua ialah kemahiran dari segi teknik untuk menjawab soalan peperiksaan. Teknik-teknik menjawab soalan peperiksaan ni mungkin para pelajar pernah dengar, guru-guru kat sekolah pun dah pernah kongsikan benda ni. Cuma malam ni hanya perkongsian untuk mengingatkan kembali apa yang asas, sebab kita dah lama duduk dalam keadaan PDPR ni, ada yang dah terlupa pun. Okey, jadi untuk kita ingatkan kembali konsep-konsep asas, keperluan-keperluan asas bila kita nak menjawab soalan kimia nanti. Okey. Yang kedua, okey, ini adalah tajuk asas. Okey. Tajuk asas, tajuk di tingkatan 4, tajuk teori atom. Okey, tajuk-tajuk ini yang saya akan kongsikan nanti ni adalah tajuk-tajuk yang sangat penting untuk para pelajar mahir. Sebab daripada tajuk inilah nanti akan membawa tahap kefahaman pelajar ke tajuk-tajuk yang lebih ke depan semasa di tingkatan 5 nanti. Terutama sekali tajuk teori atom ni sangat penting untuk pelajar-pelajar faham dan menguasai sepenuhnya teori atom. Kemudian kemahiran yang kedua, para pelajar perlu memahirkan dalam tajuk formula dan juga persamaan kimia. Kenapa formula dan persamaan kimia ni penting? Hampir semua bab kimia dalam tingkatan 5 akan menggunakan tajuk ni, formula dan persamaan kimia. Bila nak tulis tindak balas, persamaan tindak balas, perlu ada persamaan kimia, perlu ada formula kimia, perlu mengira dan sebagainya. Hampir semua bab akan menggunakan tajuk ni. Dan juga seterusnya ialah konsep mol. Okey, konsep mol ni sangat penting dalam pengiraan lah. Semua pelajar tahu dan rasa cikgu-cikgu pun dah sangat-sangat menekankan konsep mol. Macam-macam latihan dah dibuat. Okey. Jadi perlu mahirkan diri dalam konsep mol ni. Kena faham betul-betul apa yang nak diterangkan dalam konsep mol ni. Okay, termasuklah dalam ni ada formula molekul dan juga formula empirik. Pengiraan formula molekul dan formula empirik. Okey. Dan seterusnya ialah tajuk yang kita anggap satu tajuk yang agak penting. Okay, dan sebagai asas dalam kimia ialah jadual berkala unsur. Okay, kenapa jadual berkala unsur? Sebab di sini akan bermula segala-galanya dalam kimia. Bermula daripada jadual berkala unsur. Daripada situ nanti anda para pelajar boleh tahu logam, bukan logam,
unsur-unsur yang boleh bertindak balas, yang mana akan terlibat dalam sesuatu tindak balas, dan bagaimana sifat kimia dia boleh bertindak balas dan sebagainya. Okay, di sini dalam jadual berkala unsur, dan daripada jadual berkala unsur akan dibawa ke ikatan kimia. Okay, ikatan kimia ni adalah satu topik yang agak besar di tingkatan 4 bermula dalam era KSSM ni. Jadi para pelajar akan didedahkan dengan berbagai jenis ikatan yang ada dalam tu. Kalau dulu kita hanya belajar ikatan ion dan ikatan kovalen sahaja. Okay, dalam peringkat ni ikatan kovalen dah di expand keluar lebih besar, dan juga ikatan yang ada yang ditambah tentang ikatan logam dan sebagainya. So ini adalah asas dalam kimia. Dan satu lagi perkara topik yang penting juga di tingkatan 4 dan topik yang agak besar ialah asid alkali dan garam. Dulu tajuk ni adalah tajuk yang berasingan, asid dan alkali, kemudian garam berasingan. Dan sekarang dia dah digabungkan, dia akan menjadi satu tajuk besar yang sangat-sangat penting dalam penguasaan kimia tingkatan 4, supaya bila kita dah menguasai tajuk-tajuk yang disenaraikan ni, insya-Allah bila kita naik di tingkatan 5 ataupun pergi kepada tajuk kadar tindak balas di tingkatan 4 dan seterusnya, insya-Allah kimia akan menjadi lebih mudah bagi para pelajar. Okey. Ini adalah tajuk-tajuk penting yang sangat-sangat perlu dikuasai oleh pelajar. Okay. Jadi kalaulah dalam kalangan pelajar ada masalah dalam tajuk-tajuk ni, okay, perlu bertindak dengan segera. Tanyalah cikgu bagaimana dan tumpukan perhatian dalam tajuk-tajuk asas ni. Sebab dari sini akan bermula kefahaman para pelajar tentang kimia dalam tajuk-tajuk tingkatan 5 nanti. Okey. Okey, ni kita nak target A lah untuk kimia kertas 2, bukan kimia kertas 2 saja nak target A, semua untuk subjek kimia kita nak dapatkan A+. Okey, ramai pelajar nak A+. Semua nak, tak ada orang yang tak nak. Tak ada orang nak gagal, semua orang nak dapatkan markah tertinggi, dapatkan grade yang terbaik untuk kimia. Okey. Sebelum saya teruskan yang ni, saya nak minta para pelajar join saya dekat whiteboard. Okey, supaya kita boleh sama-sama tengok dekat whiteboard nanti. Okey, saya hantar satu link dekat chat tu, adalah link whiteboard. Saya minta para pelajar join whiteboard tersebut untuk kita sama-sama berbincang nanti. So nanti para pelajar boleh ambil bahagian dalam perbincangan nanti. Okey, so boleh masuk sekarang. Untuk whiteboard saya letak link dekat chat. Okey, so dah ramai masuk kat situ. Okey, so saya dah tengok ramai pelajar dah masuk. Okey, cuba tulis dekat whiteboard masing-masing. Kalau guna handphone, anda boleh type, boleh menulis dengan jari pun boleh. Okey, cuba tulis nama dan asal masing-masing. Kita berkenalan dulu sebelum kita pergi kepada perbincangan kita pada malam ni. Sebab saya nak tengok whiteboard ni boleh berfungsi ke tak malam ni. Takut tak boleh nak berfungsi, kita tak boleh nak share nanti. Sebab sekarang ni saya ada kekangan tak boleh nak menulis. Okey, so ada dengan saya Afrina, Fatini, Aidan, Aiman, Ain Amalin, Aina. Aina ada ramai Aina. Ajim, Aisyah, Kila, Akid. Akid ni rasanya kenal ni. Alia. Okey. Okey, Auni. Okey, semua dah tulis ni. Auni daripada Kelantan ada, besar tulis tu. Okey, boleh tengok whiteboard saya? Okey. So kita dah boleh tengok ada respon para pelajar dekat situ. Okey, kita kembali semula kepada PowerPoint kita tadi.
Okey. So, kita terus kepada teknik untuk menjawab soalan bahagian A dulu. Okey. Soalan bahagian A ni ialah soalan struktur yang mana apa yang dimaklumkan, sebab ni adalah kali pertama format baru akan dijalankan untuk kimia KSSM. Okey, jadi kita bincangkan ini adalah berdasarkan pengalaman tajuk-tajuk pengalaman peperiksaan SPM yang lepas-lepas. Saya rasa tak jauh bezanya untuk kita kongsikan pada malam ni. Dan mungkin para pelajar pun dah pernah dengar, cikgu-cikgu pun dah pernah ingatkan bagaimana nak menjawab soalan daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, semua dah pernah dengar. Okey, biasanya cikgu akan pesan, okey, baca soalan dengan teliti dan fahamkan dengan jelas. Okey, maksudnya kena faham soalan yang dipamerkan, yang dibagi kepada para pelajar, baca dengan jelas. Okey, kemudian kaji semua maklumat dari soalan dan juga rajah yang ditunjukkan. Okey, apa yang saya selalu kongsi dengan para pelajar saya, okey, kertas soalan yang awak dapat nanti, pastikan baca semua sekali bermula daripada nombor 1 sehinggalah habis semua maklumat daripada soalan tersebut. Kaji apa sahaja maklumat, apa sahaja yang ada dalam rajah tersebut. Pastikan semua ditanda dan ditengok dengan jelas. Okey, kemudian daripada situ gariskan semua fakta-fakta, semua data-data ataupun bulatkan semua fakta dan data supaya kita boleh ekstrak keluar. Okey, untuk membantu kita menjawab soalan dengan lebih baik, dengan jelas. Okey. Dan barulah kita boleh mula menjawab. Okey, kenapa perlu buat macam ni? Sebab ada dalam kalangan pelajar dia terlalu excited. Okey, apa yang saya pernah tengok, terlalu excited. Bila dapat soalan, soalan ni pernah tengok. Soalan ni pernah jawab. Ada irah-irah soalan yang pernah buat latihan. Jadi, tanpa membaca soalan dengan teliti, terus pergi kepada jawapan. Kesannya ialah pelajar hilang maklumat, tak dapat maklumat yang sepatutnya dan akan menjadi salah jawapan. Berbeza dengan apa yang soalan hendak sebenarnya. Okay, itu yang selalu berlaku. Okay, sebagai contoh. Okay, ini adalah contoh soalan struktur. Okay, kalau tengok pada soalan ni ialah ada soalan struktur dan pada soalan struktur ni biasanya kita akan baca kesemua sekali sehingga habis dan kita gariskan semua perkataan, gariskan info-info yang penting ada pada soalan tersebut. Okay, dan semua ni ialah ni yang kita katakan sebagai maklumat dari soalan. Okay, itu maklumat yang kita perolehi daripada soalan. Ada susunan elektron, unsur tu nama T, kemudian ada formula yang diberi pada soalan. Okay, itu adalah maklumat-maklumat yang penting dalam soalan. Jadi kadang-kadang kita tertinggal maklumat-maklumat ni sebab kita ambil sambil lewa je, baca terus nak jawab soalan. Okey. Itu maklumat-maklumat daripada soalan. Okey, kemudian dekat bawah tu baru kita tengok soalan. Dalam kala manakah unsur T ditempatkan dalam jadual berkala unsur? Okey. Ini yang kita kena faham. Apa yang ditanya oleh soalan. Bukan kita menjawab apa yang kita tahu. Kita kena jawab apa yang soalan tanya. Kena pastikan jawapan yang apa yang soalan tanya. Okey, itu untuk bahagian A. Okey, untuk bahagian B dengan bahagian C, bahagian B dengan bahagian C ini adalah soalan struktur. Okey. Soalan struktur, soalan struktur pula, soalan esei. Okey. Soalan esei ni sama juga kaedah dia. Kita akan baca soalan, teliti, fahamkan, kaji semua maklumat rajah dan sebagainya. Cuma beza dekat sini, kita rangkakan dahulu jawapan mengikut susunan. Okey, kenapa poin nombor 3 ni sangat penting? Rangkakan jawapan mengikut susunan supaya urutan jawapan kita tidak tunggang langgang. Maknanya sekejap macam ni, sekejap macam tu. Sekejap macam ni, sekejap macam tu. Okey, poin yang sepatut duduk atas, duduk bawah dan sebagainya. Dan kadang-kadang bila kita tak ada rangka ni, apa yang jadi masalah dia? Masalah dia kita akan tertinggal isi-isi penting.
Okey, kerana dah tengok, oh ni soalan ni dah tahu jawapan, dah boleh jawab. Tak payah fikir panjang tu, tulis. Tulis. Kalau tengok hantar ke cikgu tanda, kenapa dapat 3 markah je cikgu? Okey. Puncanya kenapa? Sebab kita menjawab tidak ikut kehendak soalan. Kita tidak rangkakan jawapan esei kita. Okey, menyebabkan urutan, terutama sekali urutan eksperimen. Okey, urutan eksperimen dia tak boleh terlepas. Bila terlepas, maknanya urutan tu akan jadi tak betul. Bila urutan tak betul, maka kita akan kehilangan markah. Sebab tu rangka ni sangat penting untuk kita sebelum kita menjawab soalan. Bukan sahaja dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris saja perlu buat rangka untuk esei ni. Dalam kimia pun perlu. Cuma tak adalah kita perlu rangka esei yang panjang lebar macam BM dengan bahasa Inggeris ataupun sejarah dan sebagainya. Kita hanya buat rangka yang ringkas supaya kita tidak tertinggal mana-mana poin-poin penting, isi-isi penting. Daripada situ barulah kita boleh menjawab soalan. Okey, saya cadangkan jawab dalam bentuk point form. Faham tak apa maksud point form? Boleh faham? Okey, point form ni maksudnya pelajar boleh tulis dalam bentuk sebaris-baris, point form, numbering pun boleh. Okey, cuma ayat mestilah ayat yang jelas, lengkap, okey, jangan terlalu ringkas. Kita anggap pemeriksa yang baca nanti adalah pemeriksa yang tak tahu tentang kimia, tapi bila dia baca dia boleh faham. Okey, itu maksud saya. Ayat tu mesti lengkap dan juga jelas. Tak boleh ayat yang sekerat-sekerat pendek semacam awak buat nota untuk baca sendiri, tak boleh. Okey, tapi boleh ditulis dalam bentuk point form yang lengkap. Okey, daripada situlah baru kita boleh menjawab soalan. Okey, tengok sebagai contoh. Okey, ini adalah contoh soalan esei. Okey, kalau tengok dekat situ, contoh soalan esei, tajuk hidrokarbon. Saya rasa para pelajar pun dah belajar hidrokarbon, tajuk sebatian karbon. Okey, dalam tajuk sebatian karbon ni ada satu rantaian tindak balas kat situ. Jadi, apa yang perlu dibuat dekat sini? Okey. Tu kena kaji semua rajah dan keluarkan semua fakta yang ada dalam gambar rajah tersebut. Contohnya kalau kita tengok situ, ada hidrokarbon P, kemudian mengalami proses penghidrogenan menjadi substance Q, menjadi sebatian Q, kemudian sebatian P, lalu tindak balas penghidratan menjadi sebatian R. Sebatian R boleh balik semula kepada hidrokarbon P melalui proses X. Okey, maksud kaji rajah, kita kaji semua sekali gambar rajah ni dan kita tandakan apa yang berlaku sebenarnya. Kalau kita tengok dekat sini agak-agak, apa hidrokarbon P ni? Ada tak pelajar nak jawab? Apa hidrokarbon P agak-agak ni? Okey, ada yang jawab alkina, ada yang jawab okey. Ada yang form 4 pun masuk juga. Tapi tak tahu, tak jumpa lagi jawapan. Okey. So ada kemungkinan di sini adalah alkina, hidrokarbon P dari siri homolog alkina. Jadi kita dah boleh agak. Jadi kalau alkina kat sini, maka sebatian Q ni tentulah alkana melalui tindak balas penghidrogenan ataupun hydrogenation. Dan bila jadi substance R ni siri homolog dia berkemungkinan besar dia adalah alkohol. Jadi kalau alkohol balik semula kepada alkina melalui proses apa? Proses pendihidratan ataupun dehydration. Jadi daripada situ kita dah dapat semua maklumat yang ada dalam soalan. Barulah senang untuk kita nak tulis balik rangka-rangka jawapan untuk kita mula menjawab. Okey, daripada situ dah keluarkan semua maklumat yang ada, barulah kita
tengok pada soalan dan mulalah merangka jawapan supaya kita tidak tertinggal isi-isi yang penting dan juga apa yang diperlukan oleh soalan dekat situ. Okey, jadi kalau kita tengok soalan, dia kata apa? Suggest hydrocarbon P and identify substance Q and R. Cadangkan hidrokarbon P dan kenal pasti sebatian Q dan sebatian R. Okey, kalau kita tengok soalan penuh ni, dia dah nyata dekat atas. Okey, kalau tengok pada yang penuh ni, sekejap saya balik semula. Okey. Kalau tengok dekat atas tu dia ada hidrokarbon yang mana atom karbonnya kurang dari 4. Yang mana kurang dari 4 maknanya soalan ni adalah terbuka. Jadi para pelajar boleh jawab asal karbonnya kurang dari 4. Okey. Okey, itu adalah contoh soalan esei. Okey. Boleh teruskan? Ada masalah? Okey, so kita teruskan. Okey, bila kita nak menjawab soalan kertas 2, yang penting sekali ialah kita kena kenal pasti kata tugas yang ada pada soalan. Apa kata tugas yang ada pada soalan? Okey, contohnya, state the meaning of heat of displacement. Nyatakan maksud haba penyesaran. Okey, mana kata tugas yang penting dekat sini? Okey. Kalau kita tengok sini, nyatakan. Okey, saya fokus dalam bahasa Melayu. Para pelajar yang DLP, saya rasa tak ada masalah kot. Sebab semua cakap Melayu. Jadi kita tengok dalam bahasa Melayu. Sebab majoriti saya rasanya ramai yang pelajar yang belajar dalam bahasa Melayu. Yang mana DLP saya rasa tak ada masalah kalau saya terangkan dalam bahasa Melayu. Okey. Kalau ada soalan, pelajar-pelajar boleh tanya. Okey. Kenal pasti kata tugas dulu. Okey. Bila kita kenal pasti kata tugas, kat sini dia kata nyatakan. Nyatakan makna kita kena nyatakan apa yang nak dimaksudkan dengan haba penyesaran. Kalau kita tengok sini, dalam erti kata lain, dia adalah soalan tentang definisi. Okey, contoh yang kedua. Kita nak kenal kata tugas dulu. Okey. Write a chemical equation for the reaction. Okay. Tulis persamaan kimia. Dia nak persamaan kimia bagi tindak balas tersebut. Ya, itu tugas dia. Kita nak supaya pelajar menulis persamaan kimia. Okey. Dan yang ni, calculate the value of heat of displacement for the reaction. Hitung nilai haba penyesaran. Maknanya, langkah apa yang kita perlu buat? Kita perlu menghitung. Bila menghitung ni, apa yang penting? Langkah-langkah kiraan tidak boleh ditinggalkan. Dan pada jawapan akhir, kena ingat jawapan akhir mesti disertakan dengan unit. Tanpa unit, nanti para pelajar akan kehilangan markah. Sayanglah sebabnya jawapan dah betul. Tetapi tertinggal unit bagi jawapan tersebut menyebabkan kehilangan markah. Itu sangat rugilah. Kalau kat sekolah tak apa. Kita boleh pergi minta balik dengan cikgu. Itu pun kalau cikgu nak bagi. Okay? Kalau cikgu tak nak bagi, jawabnya tak adalah markah kat situ. Okey. Seterusnya, kita perlu memahami apa keperluan soalan. Apa yang soalan nak? Sebab kita kena menjawab apa yang soalan minta, bukan apa yang kita tahu. Okey? Apa yang kita tahu mesti sama, mesti mengikut selari dengan apa yang soalan nak. Kadang-kadang ada pelajar dia jawab apa yang dia tahu tapi soalan tak nak benda tu. Jadi tak dapat markah. Okey? Jadi ini kena faham betul-betul apa yang soalan mahu. Contoh kalau kat sini dia kata nyatakan maksud haba penyesaran. Okey, ulang balik soalan tadi. Jadi dekat sini bila katakan nyatakan maksud, apa yang dia nak sebenarnya? Dia nak ialah nyatakan maksud ni rujuk kepada definisi. Okey? Maksud ni adalah definisi. Okey, bila nak tulis definisi, okey tu dia kata apa tu? Pastikan ditulis dengan ayat yang lengkap. Okey? Dengan ayat yang lengkap tanpa meninggalkan kata kunci yang penting. Okey, apa kata kunci? Okey, setiap definisi ada kata kunci yang penting.
Mungkin cikgu-cikgu di sekolah dah terangkan, okey, jangan lupa tulis benda ni, jangan lupa tulis perkataan ni. Okey, itu adalah kata kunci. Sebab kata kunci ni sangat penting. Kehilangan kata kunci akan menyebabkan pelajar kehilangan markah. Okey, kadang-kadang kita rasa kita jawab dah betul dah. Tapi kenapa cikgu salahkan jawapan kita? Ya, sebab tak ada kata kunci, tak ada keyword yang diperlukan dalam definisi. Sebab definisi ni mesti ditulis dengan ayat yang lengkap. Mesti betul. Tak boleh tertinggal perkataan-perkataan yang penting. Contohnya kalau kita tengok kat sini, haba penyesaran ialah haba yang dibebaskan apabila satu mol logam disesarkan dari larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Okey, ini ialah definisi yang kita guna dalam termokimia sebelum ni. Okey, nanti bila para pelajar tengok dalam termokimia yang akan dipelajari nanti, mungkin ada perubahan yang baru dan sebagainya. Jadi ini kita berdasarkan definisi yang sebelum ni. Okey, jadi haba dibebaskan apabila satu mol logam disesarkan dari larutan garamnya. Okey, itu kena jelas daripada segi contoh kat situ. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey. Contoh yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan isotop? Nyatakan maksud isotop. Okey, saya nak pelajar tulis dekat whiteboard. Kita nak tengok. Dekat whiteboard masing-masing, cuba tulis apa maksud isotop. Okey, saya nak tengok jawapan para pelajar. Apakah maksud isotop? Okey, saya tunggu jawapan. Cuba masuk balik dekat tadi whiteboard masing-masing. Tengok, saya nak tengok jawapan isotop. Yang ada tengah online dekat whiteboard, Afif, Aina, Ajim, Akmal, Alia Husna. Okey, cuba tulis maksud isotop. Saya nak tengok. Boleh? Cikgu, jawapan dekat chat pun ada, cikgu. Okey, jawapan dekat chat pun dah ada. Okey. Saya takut saya rasa dia orang tak biasa dengan whiteboard kot. Tak biasa dengan whiteboard sebab biasa dah pakai chat kat situ. Okey. Tak apa, nanti saya tengok dekat chat sekali. Okey. Okey, ada banyak jawapan dah ada dekat chat ni, so saya boleh tengok. Okey, ada Ayuni jawab, isotop ialah unsur yang mempunyai. Okey, saya ambil beberapa contoh Nanti kita akan bincangkan sama-sama. Tengok. Apakah yang dimaksudkan dengan isotop ni? Okey, boleh tengok dekat whiteboard tak? Okey, dekat whiteboard, boleh tengok dekat whiteboard tak? Sebab saya tak boleh nak menulis, saya kena guna whiteboard ni untuk saya tunjukkan pada para pelajar.
Okey, so boleh tengok dekat whiteboard tak? Nampak tak? Okey. So kita tengok jawapan. Okey. So saya tak boleh nak padam nama tu. Okey, tak apa, tak ada masalah nama. Okey, kita tengok contoh jawapan yang ada dekat situ. Okey, antaranya yang pertama atas tu kita tengok ni contoh jawapan pelajar. Unsur yang mempunyai nombor proton yang sama tapi nombor neutron yang berbeza. Okey, contoh yang kedua. Suatu unsur atom yang mempunyai nombor proton yang sama tapi nombor nukleon yang berbeza. Okey, kita tengok ada banyak variasi jawapan dekat sini. Okay, isotop ialah unsur yang mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor neutron yang berbeza. Nombor proton dan nombor neutron sama tetapi nombor nukleon yang lain. Okey. Kalau pelajar tengok, okey, ada macam-macam jawapan dekat situ. Secara dasarnya, umumnya kalau kita tengok, lebih kurang je jawapan ni, semua dah boleh dapat jawab. Okey, unsur nombor proton sama, nombor neutron berbeza. Nombor neutron ni ada ke dalam bila kita belajar dalam teori atom, ada tak istilah nombor neutron? Okey, ni adalah satu kesilapan dari segi, ini yang saya katakan dari segi teknikal. Okey, neutron kita tak panggil nombor neutron, bilangan neutron sebab dia adalah zarah subatom. Yang kita panggil nombor ialah nombor proton dan juga nombor nukleon. Okey. Macam contoh kalau yang kedua ni, suatu unsur atom yang mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza. Okey. Bawah ni pun sama. Dia tulis apa ni? Ayuni Amira. Okey. Isotop adalah unsur yang mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor neutron yang berbeza. Okey, kita tengok jawapan. Apa yang sepatutnya yang perlu untuk bila kita nak jawab definisi bagi isotop? Okey, bila kita nak cerita tentang isotop ni dia akan rujuk kepada atom. Okey, dalam atom kita ada subatom. Subatom tu ada proton, elektron dan juga neutron. Okey, di mana proton ialah zarah yang bercas positif dalam nukleus, kemudian ada neutron yang neutral dan ada elektron yang mengelilingi nukleus pada petala elektron yang bercas negatif. Okay, jadi bila kita nak cerita tentang isotop, okey, tengok ayat yang diberi kat situ, contoh jawapan dia. Atom unsur yang sama. Okay, dia mesti rujuk kepada atom unsur yang sama, mempunyai bilangan proton yang sama, tetapi bilangan neutron yang berbeza. Okay, itu ialah satu contoh jawapan. Okay, atom dengan unsur yang sama, bilangan proton yang sama, tetapi bilangan neutron yang berbeza. Apa akan berlaku bila kita tertinggal kata kunci? Apa kata kunci kat sini? Kata kuncinya ialah Okey, kata kuncinya ialah ni, atom. Okey. Bila pelajar tertinggal perkataan atom, terus lompat kepada unsur yang sama. Okey, macam contoh tadi ada kan? Okey. Jadi itu akan menyebabkan para pelajar kehilangan markah. Ini yang kita panggil dari segi teknikal. Nampak macam dah betul cikgu. Tapi kata kuncinya mesti ada ditulis ialah kataan atom. Atom unsur yang sama. Penggunaan istilah yang betul. Bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron. Bukan nombor neutron. Kalau nak guna nombor nukleon. Okey, tapi untuk isotop ni, jawapan yang lebih tepatnya ialah bilangan neutron yang berbeza. Okey, jadi para pelajar dah boleh buat pembetulan kat situ. Okey, jadi bear in your mind, kena ingat betul-betul untuk definisi kalau isotop. Okey, ini ayatnya yang lengkap dan kata kuncinya adalah atom. Istilah yang digunakan mesti betul, iaitu bilangan proton, bilangan neutron, bukan nombor neutron. Okey.
tengok soalan contoh seterusnya. Okey. Okey, ada pelajar tanya, kalau saya tak tulis atom yang sama salah ke? Ya, betul. Sebab perkataan atom tu sangat penting. Kalau tak tulis perkataan atom tu nanti para pelajar boleh kehilangan markah. Dia kena atom unsur yang sama. Okey. Mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Ada jawapan Ahmad Akil tu comel jawapan dia. Atom unsur yang sama mempunyai bilangan neutron yang berbeza tetapi bilangan proton sama. Tak apalah, terbalik sikit bolehlah. Okey. Seterusnya. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan kumpulan dalam jadual berkala unsur? Okey, cuba jawab yang ni. Apakah yang dimaksudkan dengan kumpulan dalam jadual berkala unsur? Okey, jawab dekat chat. Cepat. Sebab saya tengok ramai suka jawab dekat chat tu. Nanti saya akan buka dekat whiteboard untuk kita paste tengok. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan color? Kumpulan. Apakah yang dimaksudkan dengan kumpulan dalam jadual berkala unsur? Okey, saya tunggu jawapan pelajar. Okey, so ada dah yang menjawab. Okey, ada yang jawab garis mengufuk, laju menegak, element with a similar chemical properties, group is the vertical column in a periodic table of element, laju menegak dalam jadual berkala unsur, 18 jalur menegak. Macam jalur bendera Malaysia Okey, laju menegak dalam jadual berkala unsur. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, ada macam-macam jawapan kat situ kan. Okey. Kita tengok apa jawapan yang nak masuk kat sini. Okey, bila nak masuk maksudnya dia kata dia nak definisi bagi kumpulan. Apa yang nak dimaksudkan dengan kumpulan? Okey. Kumpulan ni ialah lajur menegak unsur. Okey. Lajur menegak unsur dalam jadual berkala unsur. Okey, ada setengah-setengah buku rujukan dia tulis apa? Baris yang menegak. Baris tu maksudnya melintang, dia tak boleh. Okey, ni sangat penting. Istilah ni pun penting. Kalau kadang-kadang kita sendiri pun tertinggal perkataan lajur menegak. Lajur menegak maknanya satu turus yang tegak yang ada pada jadual berkala unsur. Itu yang kita panggil sebagai kumpulan. Tadi ada pelajar jawab. Kalau tak silap saya, dia kata apa tadi? Unsur kimia yang mempunyai sifat kimia yang sama. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Okey, itu dah pergi kepada maksud lain. Itu yang saya kata. Kena faham apa yang soalan minta. Okey, kena jelas dekat situ. So kalau kita tengok yang diminta kat sini ialah dia nak definisi bagi maksud bagi kumpulan dalam jadual berkala unsur. Jadi bila nak tengok maksud bagi kumpulan, jawapan ni ialah laju menegak unsur dalam jadual berkala unsur. So maknanya dia merujuk kepada satu laju yang mencancang. Kalau kita tengok kat situ bukan baris, dia satu laju, setiap laju yang menegak ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? Kolom. Okey, kolom yang menegak dekat situ dalam jadual berkala unsur. Okey,
Seterusnya, kita cuba memahami apa keperluan soalan, apa yang soalan nak sebenarnya. Okey, contoh bila ni pun salah satu juga yang ramai pelajar yang melakukan kesilapan. Saya ambil fokus kat sini. Kadang-kadang sebab kita berbincang di sekolah ataupun sekarang ni dalam PDPR. Bila PDPR kadang-kadang kita malah nak menulis panjang-panjang. Okey. Malah nak menulis panjang-panjang, bila kita bincang soalan, kita hanya tulis formula je. Yang jadi satu amalan yang tidak sihat. Amalan yang tidak sihat maksudnya kita nak ringkas, kita nak cepat. Itu yang biasa berlaku. Jadi bila kita jawab soalan latihan, kita tidak menulis mengikut keperluan soalan. Jadi amalan ni akan terbawa-bawa sehinggalah ke dalam peperiksaan. Jadi kita tak nak benda ni berlaku. Jadi kena faham betul-betul. Kalau soalan ni dia kata, nyatakan nama bahan yang dimaksudkan dalam dialog itu. Contoh soalan. Dia nak nama bahan. Bila nama, kita kena eja nama penuh. Kena nyatakan nama dia, kena tulis nama dia dengan ejaan yang betul. Tak boleh salah eja nama dia. Dan mesti ditulis dengan lengkap. Sebagai contohnya, kuprum 2 sulfat. Kadang-kadang kita ni malah nak tulis panjang-panjang. Kita ambil ringkas je sebab soalan ni soalan latihan. Alasan dia sebab soalan latihan. Kita pun tulis CuSO4 je. CuSO4. Kesannya apa? CuSO4 tu adalah formula bagi kuprum 2 sulfat. Soalan nak apa? Soalan nak nama. Jadi bila kita tulis CuSO4, CuSO4 tu, maka jawapan kita kalau nak ikutkan sebenarnya dah tahu kan, tapi teknikalnya bila kita tulis formula maka jawapan tu adalah salah. Kena tulis nama penuh dia kuprum sulfat. Jadi CuSO4 tu secara tak langsung akan jadi satu jawapan yang tak diterima. Rugilah sebab kita tahu apa bahan tu, disebabkan silap tulis. Ini kita tak nak berlaku. Pastikan ejaan nama dan istilah yang tepat. Kuprum 2 sulfat. Tak boleh salah eja. Seterusnya, nak menggunakan istilah yang tepat. Kadar tindak balas. Contoh soalan. Dia bagi kadar tindak balas A 160 cm padu per saat. Kadar tindak balas B 100 cm padu per saat. Bandingkan kadar tindak balas A dan B. Cuba tulis jawapan. Dah ada jawapan pelajar. Ada macam-macam jawapan kat situ. Kadar tindak balas A lebih tinggi berbanding kadar tindak balas B. Rate of reaction A is higher than rate of reaction B. A lebih reaktif berbanding B. Kadar tindak balas A lebih tinggi. Banyakkan pelajar dapat jawab dengan baik. Ada jawapan yang sangat-sangat bagus kat situ. So kalau kita tengok sini, bila kita nak bandingkan kadar tindak balas, kadar tindak balas, bila kita sebut tentang perbandingan, bandingkan. Para pelajar kena ingat, bila kita kata bandingkan kadar tindak balas A dan B, maknanya dia nak satu perbandingan, jadi kita kena nyatakan kedua-dua aspek. Kedua-dua aspek ni bermaksud apa? Kena nyatakan tindak balas bagi A, kena nyatakan kadar tindak balas bagi B. Itu maksudnya mesti berperbandingan antara kedua-dua aspek. Sebagai contoh. Sini kita ada 2 contoh jawapan. Ini jawapan yang biasa kita tengok, yang biasa pelajar jawab.
akibat daripada kesilapan dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok jawapan yang pertama tu dulu. Okey, kadar tindak balas A lebih tinggi berbanding B. Okey, kalau kita tengok dekat sini kita dah ada perbandingan dua-dua aspek. Ada disebut A, ada disebut B. Okey, tadi ada ramai pelajar yang jawab macam ni. Lebih kurang ayat dia. Kadar tindak balas A lebih tinggi berbanding B. Okey, yang kedua, kadar tindak balas A lebih cepat berbanding B. Okey, ada tadi saya rasa tak jumpa jawapan yang macam ni, tapi selalunya akan ada calon pelajar, para pelajar yang menjawab macam ni. Okey, kadar tindak balas A lebih cepat berbanding B. Okey, di sini istilah sangat penting. Okey, kesilapan istilah, penggunaan istilah yang tidak tepat akan menyebabkan kehilangan markah. Okey, yang lebih tinggi ni, ini istilah yang kita nak guna. Bila kadar tindak balas dibandingkan kadar tinggi atau rendah. Dia tak boleh cepat atau lambat ataupun perlahan. Bila melibatkan kadar, mesti menggunakan istilahnya ialah tinggi ataupun rendah. Dan dibandingkan kedua-dua aspek, iaitu A dan juga B. Manakala kalau kita guna cepat, macam mana? Okey, cepat ni ialah istilah yang tidak tepat. Cepat dia merujuk kepada masa, bukan kadar. Okey, merujuk kepada masa. Tempoh masa yang lebih panjang, tempoh masa yang lebih singkat. Okey, jadi untuk kadar, sebagai contoh, penggunaan istilah mestilah istilah yang tepat, iaitu tinggi ataupun rendah. Tak boleh cepat ataupun lambat ataupun perlahan ataupun laju. Okey, dia mesti guna perkataan yang telah pun ditetapkan istilah dia kat sini. Mesti tepat. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Jelaskan bagaimana atom magnesium boleh mencapai susunan elektron yang oktet. Okey, cuba jawab. Jelaskan bagaimana atom magnesium boleh mencapai susunan elektron yang oktet. Oktet ni maksudnya apa? Mempunyai susunan elektron yang stabil, di mana petala elektron yang paling luar dipenuhi dengan 8 elektron. Okey. Cuba jelaskan bagaimana atom magnesium boleh mencapai susunan elektron yang oktet. Okey, saya nak sebut, bila tengok chat ni ada yang tanya tadi, kalau guna kadar tindak balas lebih kuat boleh tak cikgu? Okey, lebih kuat tak boleh. Kadar tindak balas tinggi ataupun rendah, tu je. Lebih kuat, perlahan, laju dan sebagainya, kita tak boleh pakai yang tu. Kita hanya guna lebih tinggi atau lebih rendah sahaja untuk kadar. Itu maksud penggunaan istilah tu mesti tepat. Okey, so kalau dekat sini kita dah tengok. Okey, contoh jawapan yang ada. Okey, kalau tengok dekat sini ada Lukman. Lukman kata atom magnesium mendermakan 2 elektron membentuk ion magnesium. Okey, Syahira kata atom magnesium menderma 2 elektron. Okey, atom magnesium melepaskan 2 elektron. Okey. Okey, kemudian ada by forming ionic bond which need to donate 2 valence electron. Okey. Apa nama ni? Oh, saya. Okey, tak apalah. Okey, kemudian ada Yasmin. Yasmin kata kerana atom magnesium menderma 2 elektron membentuk ion magnesium. Okey, so rata-ratanya menggunakan perkataan atom magnesium menderma elektron ataupun melepaskan 2 elektron membentuk sebatian apa membentuk susunan elektron yang oktet ataupun stabil. Okey, kita tengok contoh dia. Jawapan saya. Okey, kita ada 2 contoh jawapan. Yang pertama, yang warna merah tu, magnesium melepaskan 2 elektron membentuk ion magnesium. So, dia koma dan tandakan dengan Mg2 positif. Contoh yang kedua, atom magnesium melepaskan 2 elektron membentuk ion magnesium 2 positif. Okey. Ada 2 contoh jawapan.
Okay, dekat sini kita nak guna penggunaan istilah yang betul kat sini. Okey. Apa perkataan yang penting dekat sini ialah kena sebut dekat situ ialah atom magnesium. Mesti disebut bila melibatkan perubahan yang berlaku pada subatom. Apa subatom? Proton, elektron dan juga neutron. Yang selalu berubah ialah neutron. Yang selalu berubah ialah elektron. Sebab elektron yang akan bergerak keluar dan masuk. Okay. Kalau atom logam biasanya akan menerima elektron, atom yang bukan logam selalunya akan menerima elektron. Jadi mesti sebut perkataan atom. Apa akan berlaku kalau jawapan yang atas yang warna merah ni? Okay. Jawapan yang atas tu dia tertinggal perkataan atom. Bila tertinggal perkataan atom, okay, ini akan menyebabkan dia akan kehilangan markah kat sini. Okay. Disebabkan tertinggal perkataan atom. Okey. Boleh? Okey, seterusnya okey, nyatakan kedudukan unsur X diletakkan dalam jadual berkala unsur dan jelaskan jawapan anda. Okey, contoh soalan seterusnya. Nyatakan kedudukan unsur X diletakkan dalam jadual berkala unsur dan kemudian jelaskan jawapan anda. Okey, cuba jawab yang ni. Okey, ada dah jawab pada kala 2. Ada jawab kala 2 kumpulan 8. Kumpulan 18 kala 2. Okey. Kumpulan 18. X berada pada kumpulan 2 kala 3. Okey. Unsur X di kala 2 kumpulan 1. Okey, macam-macam jawapan yang kita ada kat sini. Okey. Cuba tengok apa jawapan yang sepatutnya keluar. Okey, kalau tengok pada gambar rajah, okay, para pelajar kena kenal pasti ni gambar rajah ni ialah susunan elektron bagi ion X. Ni ion X ni. Mana tahu ion? Ni ada charge 2 positif. 2 positif ni ialah ion X. Soalan tanya ialah unsur X. Unsur X mestilah rujuk kepada atom X yang neutral. Atom X. Atom X ni bermaksud kalau kita tengok kat sini, ion X ni sebenarnya atom X yang telah menderma 2 elektron. Dah tak ada dah 2 elektron ni, sebab tu kita tanda 2 positif. Maksudnya susunan elektron bagi X ni ialah 2, 8, 2. Maknanya dia ada elektron valence 2 lagi kat luar ni bagi atom X. Jadi kalau ada elektron valence kat luar ni 2, bermakna dia berada pada kumpulan 2. Dan ada berapa petala yang berisi elektron? Ada 3 petala yang berisi elektron. Jadi, kalau ada 3 petala berisi elektron, bermaksud dia akan diletakkan pada kala 3. Jadi, bila kita nak jawab soalan macam ni, okay, kita kena nyatakan kumpulan dan juga kala. Bila tanya kedudukan, kena nyatakan kedua-dua tempat dia, macam koordinat dia. Di mana dia berada? Kumpulan berapa? Kala berapa? Okay, kena nyatakan kedua-dua sekali, dan bila nak dijelaskan, jelaskan kenapa dia berada pada kumpulan tersebut, kenapa dia berada pada kala tersebut. Kena jelaskan kedua-dua aspek kat situ. Okey, ini dari segi kena faham apa yang soalan nak sebenarnya. Bila kata kedudukan, kedudukan mesti rujuk kepada 2 titik dia berada, di mana kumpulan dia berada dan juga kala. Dan bila kita nak jelaskan kenapa dia diletakkan dalam kumpulan tersebut, kenapa dia berada pada kala tersebut. Okey, tengok contoh jawapan. Okey, unsur X diletakkan dalam kumpulan 2 dan kala 3. Okey, maknanya dia berada pada kumpulan 2, kita dah nyatakan sebab apa kumpulan 2, lepas ni kita akan jelaskan, dan berada pada kala 3 dalam jadual berkala unsur. Okey. Kalau tengok kat sini ramai pelajar yang jawab. Okey, unsur X ialah
adalah ion yang berasal dari atom X282, maka terletak pada kumpulan 3x2. Terbalik. Okey, dia sepatutnya kumpulan 2x3, bukan kumpulan 3x2. Okey, ada jawapan yang terbalik. Kemudian okey, dia dah tarik balik dah, tersilap typo error kot. Okey. So, bila kita jelaskan balik kat sini, okey, kenapa dia diletakkan pada kumpulan tersebut? Okey, kerana perkataan ni penting, atom. Atom X mempunyai 2 elektron valence dan itu yang menyebabkan unsur X diletak berada pada kumpulan 2. Kemudian atom X juga mempunyai 2 petala yang berisi dengan elektron. Oh sorry, typo ni. Patutnya 3 petala, tersilap type ni. Sebab copy paste kot. Okey, buat betulkan yang ni, nanti saya akan betulkan balik. Atom X mempunyai 3 petala berisi elektron, bukan 2 ya. Okey, unsur X berada pada kala 3. Okey. Kemudian untuk langkah seterusnya ialah bila kita membincangkan tentang pemerhatian ujian. Okey. Biasanya ini akan melibatkan beberapa ujian kimia. Dalam soalan yang melibatkan ujian kimia dan juga pemerhatian dalam eksperimen. Okey. Bila melibatkan pemerhatian, okey, soalan ini akan nyatakan, okey, nyatakan satu pemerhatian bagi tindak balas tersebut. Okey, ini merujukkan kepada eksperimen ataupun apa-apa saja pemerhatian yang berlaku semasa dalam tindak balas kimia. Okey, jadi kat sini bila kita nak nyatakan pemerhatian mesti ditulis keadaan sebelum dan juga selepas tindak balas. Maknanya sebelum tindak balas apa keadaan dia dan selepas tindak balas apa keadaan dia. Kita kena nyatakan kedua-dua sekali. Kita tak boleh nyatakan yang selepas berlaku tindak balas je. Kita kena nyatakan kedua-dua sekali. Sebelum tindak balas dan juga selepas tindak balas. Kena nyatakan kedua-dua sekali. Contohnya, okey. Warna larutan berubah dari merah jambu kepada tidak berwarna. Okey, merah jambu ni ialah sebelum dia berlaku tindak balas. Okey. Warna larutan berubah dari. Dari maksudnya yang merah jambu ni adalah sebelum tindak balas. Kemudian kepada yang tidak berwarna. Tidak berwarna adalah pemerhatian selepas tindak balas. Ini yang kita nyatakan dalam bentuk pemerhatian. Kena ada sebelum tindak balas dan juga selepas tindak balas. Okey. Contoh yang kedua, dia kata serbuk X berubah warna dari hitam kepada warna perak. Okey. Jadi sebelum tindak balas dia berwarna hitam. Okey. Dan selepas bertindak balas dia bertukar menjadi warna perak. Ini adalah kita katakan sebagai pemerhatian. Okey. Seterusnya, okey, ini ialah perkara yang sangat-sangat penting. Penulisan unit pada jawapan akhir. Ada awal-awal tadi saya dah sebut. Bila melibatkan pengiraan, penulisan unit pada jawapan akhir ni sangat penting. Sebab apa? Sebab jawapan akhir inilah yang akan dapat markah. Jawapan akhir inilah kadang-kala kira dah elok betul semua dah kira, tiba-tiba jawapan akhir tertinggal unit. Jadi tak ada markah untuk jawapan akhir, rugi. Sebab dah kira betul, semua jawapan dah betul tapi unit lupa tulis. Okey. Ini sebagai peringatan untuk para pelajar, tulis jawapan akhir mesti ada unit yang betul. Contoh kalau kat situ 0.05 mol DM padu. Untuk apa tu? Untuk kepekatan. Okey, mol DM padu tu unit mesti ditulis dengan betul. Tak boleh salah unit, tak boleh salah tanda kuasa dan sebagainya. Sebab tu adalah unit khas untuk kepekatan. Okey, contoh tenaga 3.5 kilojoule per mol. Okey, mesti ditulis dengan unit yang betul untuk termokimia nanti, kilojoule per mol. Dan bila melibatkan pengiraan, pastikan langkah-langkah pengiraan ditunjukkan dengan jelas bagi mengelakkan kehilangan markah. Kita tak boleh lompat je bagi terus jawapan dan sebagainya. Tuliskan langkah-langkah pengiraan, tunjukkan dengan jelas, jangan conteng-conteng, suka-suka hati je. Sebab apa? Sebab kadang-kala orang yang memeriksa kertas kita ni dia tak nampak, tak perasan apa yang kita
tak nampak jawapan sebab kita dah conteng macam-macam kat kertas jawapan kita. Jadi menyebabkan kita kehilangan markah sebab langkah-langkah tu hilang, tak jumpa cari. Langkah-langkah pengiraan. Okey, cikgu yang memeriksa tu tak jumpa, jadi kita hilang markah untuk langkah. Okey. Jadi kena pastikan betul-betul. Okey, begitu juga untuk penulisan ujian kimia. Okey, ujian kimia ni sangat penting. Terutama sekali bila kita bincang dalam tajuk garam, tajuk asid dan sebagainya. Okey, ujian kimia ni sangat penting sebab apa? Sebab dia akan melibatkan ujian dan juga keputusan, iaitu pemerhatian pada ujian tersebut. Okey, langkah-langkah tu mesti ditulis dan diikuti dengan pemerhatian bagi ujian tersebut. Kena tulis langkah apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dilakukan, dan bila dah buat benda tu apa yang kita boleh tengok perubahan yang berlaku, pemerhatian pada ujian tersebut. Okey, kalau kita tengok sebagai contoh, ujian bagi gas karbon dioksida. Okey. Ujian bagi gas karbon dioksida, okey, contoh dia, alirkan gas tak berwarna ke dalam air kapur dan air kapur menjadi keruh. Okey. Apa maksud dia kat situ? Okey, tengok. Alirkan gas tak berwarna ke dalam air kapur tu adalah satu langkah ujian. Itu adalah langkah ujian dan air kapur menjadi keruh. Air kapur menjadi keruh tu adalah satu pemerhatian. Okey. Alirkan gas tak berwarna ke dalam air kapur dan air kapur menjadi keruh. Okey, itu langkah untuk penulisan bagi ujian kimia. Kena ada langkah ujian, kena ada pemerhatian untuk dapatkan markah penuh. Okey, kita tak boleh tinggal bila kita sebut tentang ujian kimia. Okey, contoh yang kedua. Jelaskan bagaimana anda boleh menentukan kehadiran ion ferrum 3 dalam larutan tersebut. Boleh jawab tak ni? Sebab baru belajar garam ke? Hari Isnin baru ni Cikgu Tamizi dah ajar tentang garam. Okey. Boleh tak jawab ni? Untuk menentukan kehadiran ion ferrum 3 dalam larutan. Maknanya ujian bagi ferrum 3, ion ferrum 3. Okey, tak apa saya bagi contoh jawapan. Okey. Contoh jawapan dia, okey, kalau kita tengok kat sini, campurkan larutan natrium hidroksida ke dalam larutan X. Sebab dia kata larutan X tadi kan. Sedikit demi sedikit sehingga berlebihan dan mendakan perang terbentuk dan tak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Okey, yang digaris yang pertama tu ialah langkah ujian. Okey. Garisan yang pertama tu adalah langkah ujian dan yang kedua ni adalah pemerhatian bagi ujian tersebut. Jadi kena ada kedua-dua. Okey, tapi dekat sini ada satu keyword, ada kata kunci yang sangat penting dekat sini. Apa dia? Larutan. Mesti guna bahan uji yang tepat. Tak boleh silap sebab natrium hidroksida dekat dalam makmal kita ada dua. Sama ada dalam bentuk pepejal ataupun dalam bentuk larutan. Jadi bahan uji yang digunakan mesti tepat. Jadi kena guna campurkan larutan. Tanpa perkataan larutan tu dia boleh jadi salah. Sebab kita tak tahu condition bagi natrium hidroksida yang kita nak guna semasa ujian. Sebab tu dia kata campurkan larutan. Mesti bahan uji yang tepat kat situ. Okey. Lukisan rajah yang berlabel. Okey, ni ramai pelajar selalu akan hilang markah dekat lukisan. Ada pelajar yang macam mana nak cakap, sebab kadang-kadang kita melukis ni, lukisan tak semestinya cantik, tapi lukisan tu mesti berfungsi dan juga berlabel. Berfungsi ni maksudnya lukisan tu kalau kita bawa kepada dalam makmal, kita ikut susunan dia, eksperimen boleh dijalankan dengan betul. Itu maksud berfungsi. Dan label adalah markah yang kedua nanti kita dapat bila dah lukisan tu dah berfungsi. Okey. Saya ambil contoh. Saya nak minta pelajar lukis pun tak boleh. Rasa kat sini saya nak melukis pun tak boleh. Jadi kita tengok je.
Okey, pastikan rajah berfungsi dan berlabel. Yang ni saya sebutkan tadi, rajah tu mesti berfungsi, berlabel dan ada lorekan pada bahagian tertentu. Lorekan ni nanti saya akan tunjukkan bagaimana yang dimaksudkan dengan lorekan pada bahagian tertentu ni. Okey, kita tengok contoh. Okay, ini adalah satu contoh lukisan susunan alat radas bagi eksperimen menentukan haba tindak balas. Okey, dalam tajuk haba tindak balas haba pembakaran dalam tajuk termokimia. Okey. So gambar rajah ni kalau tengok pada gambar rajah ni bila kita pindahkan ke dalam eksperimen sebenar, okey boleh diguna pakai dan boleh berfungsi. Okey, apa yang penting? Okey, dilabelkan dekat situ termometer. Okey, dilabelkan air, ada penghadang angin. Okey, air mesti dilorekkan dengan tanda dash. Kena ada tanda ni yang kalau kita tengok, para pelajar tengok ada tanda dash dalam gambar rajah tu. Ada tanda garis ni, okey mesti ditandakan dengan tanda ni. Kalau tak ada tanda ni pada air, so gambar rajah akan jadi tak berfungsi. Okey, gambar rajah jadi tak berfungsi sebab tak ada tanda dash ni pada air. Jadi kita dah kehilangan satu markah kat sini, iaitu gambar rajah yang berfungsi. Okey. Kita nampak Allah tanda dash je pun tak boleh sebab itu adalah peraturan dalam bila kita nak menjawab soalan peperiksaan. Okey, contoh yang kedua. Garam kalsium karbonat bertindak balas dengan asid nitrik cair dan membebaskan gas tak berwarna. Lukiskan susunan radas yang digunakan untuk menentusahkan gas tersebut. Okey, itu gambar rajah dia. Okey, apa yang penting dekat sini? Okey, tengok. Kita labelkan kalsium karbonat. Okey, labelkan asid nitrik sebab itu ialah bahan tindak balas yang terlibat dan bahan ujinya adalah air kapur untuk uji gas untuk menentusahkan gas tersebut iaitu air kapur. Asid nitrik cair, kalsium karbonat. Okey, tengok susunan radas ni. Okey, bila kita tengok pada susunan radas, apa yang penting dekat pada susunan radas ni untuk memastikan radas ni berfungsi? Okey, tengok bulatan tu. Okey, dia ada tulis pemegang kaki retort dan juga penutup tabung didih. Apa yang problem kat sini? Okey, gambar rajah ni kalau tak ada pemegang kaki retort dia akan jadi tak berfungsi. Sebab siapa nak pegang tabung didih ni? Tak ada orang yang boleh pegang. Jadi dia akan jadi tak berfungsi. Jadi kena ada pemegang. Sama ada pemegang kaki retort ataupun pemegang tabung didih. Okey, yang kedua, penutup pada tabung didih. Okey, penutup pada tabung didih kena pastikan dia terkeluar. Tengok pada gambar rajah ni, dia berada sedikit di luar dan selebihnya mesti di dalam. Setengah pelajar dia akan lukis semua masuk ke dalam. Okey, semua masuk ke dalam, berada dalam ni. Bila semua berada dalam ni, gambar rajah ni akan jadi tidak berfungsi. Okey. Itu yang jadi masalah kehilangan markah pada gambar rajah. Lukis betul-betul, pastikan tidak berlaku kesilapan. Yang biasa berlaku, pelajar tertinggal pemegang kaki retort ni ataupun pemegang tabung didih. Okey. Kemudian ada salur pengantar bawa masuk. Okey, yang kedua kena pastikan salur pengantar tenggelam dalam air kapur. Kenapa mesti tenggelam? Sebab kita nak alirkan gas masuk ke dalam air kapur, barulah air kapur boleh berubah menjadi keruh. Kalau dia tergantung hanging dekat atas ni, air kapur tidak akan bertindak balas dengan gas karbon dioksida yang masuk dalam ni. Jadi kita tak boleh tengok perubahan yang berlaku pada air kapur. Okey. So gambar rajah ni sangat penting. Okey. Contoh gambar rajah yang kedua. Okey, susunan radas bagi pendehidratan etanol. Okey. Okey, tengok pada gambar rajah ni. Yang ni pun sama. Okey, apa yang penting? Tengok yang saya bulatkan tu adalah pemegang kaki retort ada dekat situ, mesti dipegang benda tu, tak boleh biar dia tergantung begitu saja. Okey, kemudian apa lagi? Okey.
Selalu pengantar mesti berada dalam air dan tenggelam bawah tu supaya gas yang terbebas akan dikumpulkan dalam tabung didih ataupun tabung uji dekat sini. Okey, itu sangat penting. Selalu pengantar mesti berada dalam air untuk memastikan gambar rajah tu berfungsi. Yang lain-lainnya adalah label seperti biasalah, wool kaca direndam dengan etanol, serpihan porselin, ada label panaskan sebab dia akan melibatkan pemanasan, dan ada label gas. Yang penting adalah air, dan air mesti ada tanda dash line ni. Yang garis putus-putus ni mesti ada pada dalam air ni untuk menunjukkan dia adalah air. Mesti dilukis, dilorekkan dengan tanda dash ni untuk air. Okey. Okey, seterusnya. Okey, penulisan jawapan-jawapan yang rutin. Okey, ni jawapan-jawapan yang rutin ni satu jawapan yang mana pelajar boleh hafal dan boleh diubah suai mengikut kehendak soalan. Okey, ni selalunya ramai pelajar suka sebab dia dah hafal semua jawapan ni. Tapi bila menjawab soalan, dia tidak ubah suai. Ni yang saya kata, boleh hafal tapi mesti diubah suai. Ubah suai ni mengikut kesesuaian pada soalan tersebut. Okey, contohnya kalau kita kata, okey, mengapa takat lebur garam natrium klorida ni tinggi? Okey, ini ayat yang awak boleh hafal. Okey, tapi kita kena ubah suaikan mengikut konteks soalan. Soalan tanya tentang natrium klorida, jadi kita sebutlah tentang natrium klorida. Kalau soalan sebut tentang garam X, maka kita cerita tentang garam X. Okey, jadi contoh dia, ni saya rasa cikgu-cikgu pun dah bagi semua kat para pelajar supaya hafal. Ingat benda ni dan ubah suai mengikut kehendak soalan. Okay, contohnya ion natrium yang klorida yang berlainan cas. Kenapa berlainan cas? Sebab ion natrium cas positif, ion klorida cas negatif. Ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat. Okey. Saya highlightkan daya elektrostatik yang kuat tu. Okey, itu adalah kata kunci dia. Perlu ada kat situ. Dan kuat ni perlu disebutkan. Yang kuat. Kenapa perlu sebut kuat? Sebab kita nak tunjukkan bahawa dia perlukan lebih banyak tenaga. Okey, lebih banyak tenaga diperlukan untuk mengatasi daya tersebut. Okey, perkataan mengatasi. Mesti diguna pakai dekat situ. Bukan untuk memutuskan dan sebagainya. Okay, untuk mengatasi daya tersebut. Okay, dua kata kunci yang penting dekat situ dan jawapan ni kita boleh hafal. Bila tanya tentang takat lebur sebatian ion, okay, inilah jawapan dia tapi kita ubah suai. Ubah suai kat mana? Ni. Kalau tanya garam natrium klorida, ceritalah garam natrium klorida. Kalau tanya garam X, ceritalah tentang X. Okay, itu maksud yang ubah suai. Okay. Sama juga untuk naftalina. Okey, dia tanya, mengapa takat lebur naftalina rendah? Okey, naftalina ni kita tahu adalah sebatian kovalent. Okey, jadi takat lebur naftalina rendah kerana molekul-molekul naftalina ditarik oleh daya antara molekul yang lemah. Disebut lemah kat situ. Kenapa? Kita nak tunjuk bahawa tenaga yang diperlukan tu tidak banyak. Ada sikit ya tenaga diperlukan. Jadi untuk mengatasi daya tersebut. Nama daya yang ditarik itu apa? Daya antara molekul. Jadi tenaga diperlukan sedikit untuk mengatasi daya tersebut. Menyebabkan takat lebur dia rendah. Okey. Daya antara molekul ni boleh ditukar dengan perkataan daya van der Waals. Tapi para pelajar kena ingat betul-betul. Daya van der Waals ni, ejaan Waals ni kena betul-betul. Jangan silap dengan hak ni. Tu Waals juga. Waals aiskrim lain. Okey, jadi nanti ada pelajar yang tersilap eja. Daya van der Waals, ni Waals juga. Tapi Waals ni aiskrim. Okey, jadi bila salah eja nama dia, maka secara automatik akan jadi salah. Sebab nama dah jadi nama orang lain dah. Okey. Okey, ini adalah contoh soalan yang mana menggunakan jawapan yang kita boleh hafal tadi.
Okey, saya kata boleh hafal, boleh ingat step dia satu persatu dan perlu diubah suai je. Okey. Ni selalunya kalau keluar soalan dalam SPM, ramai pelajar akan dapat jawab dalam soalan peperiksaan dan sebagainya. Pelajar suka jawab soalan macam ni. Sebab apa? Sebab dia dah hafal semua jawapan, dia hanya perlu ubah suai je mengikut soalan tersebut. Okey, contohnya berdasarkan teori pelanggaran, bandingkan kadar tindak balas antara set 1 dan set 2. Okey, kalau kita tengok dekat situ, minta maaf ya Cikgu Najib. Kita sekarang dah mencapai ke pukul 10. okey, saya cuba habiskan sekat ni. Okey, dah sampai ujung dah. Okey, contoh jawapan je saya bagi. Okey, kalau pelajar-pelajar boleh tengok sini adalah satu contoh jawapan yang mana untuk kadar tindak balas ni, okey, ni adalah satu contoh jawapan yang boleh dihafal dan boleh diubah suai mengikut kehendak soalan tersebut. Cuma bila kita melibatkan perbandingan, saya sebut tadilah, kadar tindak balas mesti melibatkan dua aspek. So ada perbandingan, kemudian itu adalah ayat-ayat yang kita boleh hafal dan diubah suai mengikut kehendak soalan. Okey, so nanti para pelajar pun boleh tengok jawapan ni nanti. Boleh request balik kot video malam ni, boleh kan ni? Boleh cikgu, boleh. Okey, kok sebab para pelajar nak tengok balik sebab kita pun dah sampai ke penghujung, dah lebih masa dah pun. Okey. Okey, untuk sebelum cikgu berakhirlah. Untuk pengetahuan anak-anak pelajar, video ni nanti cikgu akan download dan masukkan dalam YouTube MGCK. Okey. Okey. Okey, dan ada beberapa contoh lain lagi sebelum saya berhenti. Minta maaf ya. Okey, ada perbandingan kadar tindak balas, kekondusian elektrik, sebatian ion dan kovalen, perbandingan kereaktifan dalam jadual berkala unsur, dan ada beberapa contoh lain lagi yang melibatkan jawapan yang kita boleh ingat dan boleh ubah suai mengikut kehendak soalan. Jadi sini adalah satu kelebihan lah, maknanya bila kita dah hafal jawapan tu, just modify untuk dapatkan nak memenuhi kehendak soalan tersebut. Okey, so saya harap perkongsian malam ni boleh membantu para pelajar untuk menjawab soalan-soalan peperiksaan yang mungkin akan pelajar nak duduki sebaik saja buka sekolah nanti, mungkin ada exam, mungkin ada peperiksaan percubaan dan sebagainya, dan bolehlah ambil benda ni, harap-harapnya boleh membantu para pelajar dalam menjawab soalan peperiksaan nanti. Okey, kalau ada sebarang soalan, saya rasa boleh buka lagi kot sekejap. Kalau ada soalan. Boleh. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya akhiri perkongsian kita malam ni dengan slide ni lah, terakhir ni dah habis dah. Okey. So saya serah balik majlis kepada Cikgu Noraini lah. Kalau ada apa-apa persoalan dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada Cikgu Najib. Okey, kepada para pelajar, ada apa-apa yang nak disoal? Saya kira semuanya fahamnya dengan jelas. Banyaknya tips-tips yang Cikgu Najib bagi tadi tu. Okey, disebabkan kita tadi ada masalah sikit di awal tadi, saya rasa kalau tadi tu proses kita berjalan dengan lancar, banyak yang boleh kita kongsi lah pada malam ni. Okey, tips-tips tu semua yang mana banyak boleh membantu para pelajar lah untuk menjawab, dan bermula daripada sekarang para pelajar dah mula boleh praktis. Okey, cara menjawab tu biar kita menjawab menjurus sebagaimana yang diterangkan oleh Cikgu Najib tadi, supaya nanti bila kita di dalam peperiksaan sebenar kita tidak kekok. Okey, kita tak kekok dan melakukan kesalahan-kesalahan yang seperti Cikgu Najib katakan tadi, kesalahan CP-CP kan? Itu. Jadi saya rasa itu saja untuk malam ni. Jadi sebelum kita bersurai, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Najib yang sudi berkongsi masa
Okey, dan juga berkongsi ilmu dengan kita pada malam ni. Jadi saya harap semua para pelajar itulah khususnya dapat memanfaatkanlah apa yang dah kita belajar pada malam ini, okey, untuk kecemerlangan SPM nanti khususnya bagi subjek kimia. Jadi sebelum kita bersurai, saya menjemput lagi sekali pelajar bernama Ahmad Azif bin Abdul Rahman untuk membacakan surah Wal Asri dan juga tasbih kifarah. Okay, silakan. Azif. Ahmad Azif bin Abdul Rahman. Okey, kejap. Saya akan buka untuk Aziz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, terima kasih anak anda. Terima kasih juga saya wakil daripada MGCK. Okey, insya-Allah. Terima kasih tuan penceramah Cikgu Najib. Moga kalau awan ilmu disambung lagi, pergilah kiranya Cikgu Najib untuk bersama-sama dengan anak-anak pelajar. Rasanya macam sikit pada Cikgu Najib. InsyaAllah. Mungkin banyak lagi lah. Nampak respon yang positif ni. Malam ni cikgu tak sediakan link kehadiran. Bukan apa sebab Google sekarang ada masalah sikit. Jadi cikgu tak boleh nak. Ada problem. Mungkin cikgu akan sediakan full. Dan cikgu pun nak feedback jugalah. Kan betul tak cikgu? Apa yang kita bagi pada pelajar kita nak feedback. Apa yang mereka betul. dapat. Kita nak tahu juga. Nak tahu juga dia. Betul. Nak tahu Terima juga. kasih. Yang penting cikgu, pelajar cikgu malam ni adalah 300 lebih. 300 lebih dan datangnya daripada pelbagai negeri lah. Mana bukan daripada Kelantan sajalah ni? Bukan daripada Kelantan saja. InsyaAllah lah. Daripada Rembau ada. InsyaAllah. Dapat manfaat semua. Cikgu tak kira batasan negeri. Dari Sabah pun ada. Dari Sabah pun ada. Okey. Terima kasih sekali lagi cikgu. Terengganu pun ada. Dah masuk check in dah. Okey, saya tengok ada pelajar semesra tadi. Ya, semesra ada. Sekolah Menengah Sains Rembau. Oh, cikgu pun ada kat sini cikgu. Cikgu Datin Zainah daripada SM Sains Rembau. Cikgu Zainah tu kawan lama tu. Oh, dikirim salam tu dekat cikgu Najib. Dekat chat tu ada. Itu kawan lama. Sama-sama mengajar kat asrama penuh dulu. Pengetua tu. Boleh buat untuk perluasan. InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah. Okey. Terima kasihlah juga sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Cikgu Midah